Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa khabar semua? Harap semuanya berada dalam keadaan sihat wal afiat. Pertama sekali mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala pada kita. Alhamdulillah, hari ini kita berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat. Maka hendaklah kita manfaatkan sebaik mungkin kebaikan yang ada di dalamnya. Semoga dengan itu bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita, suka kepada kita, insya-Allah. Amin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tazkirah mari beringat pada hari ini sempena khas bulan Ramadan. Saya akan tukar kepada topik ke arah topik-topik berkenaan dengan Ramadan, adab-adab Ramadan dan sebagainya. Yang mana sebelum ini tazkirah saya, tazkirah asar mari beringat berpandukan kitab Syekh Nawawi Al-Bintani ataupun Nasaihul Ibad, dia punya tajuk kitabnya, bukunya. Tapi untuk khas Ramadan selama 4 minggu ini, insya-Allah saya cuba kongsikan daripada hadis-hadis tentang berkaitan dengan Ramadan. Semoga dengannya kita semangat untuk kita menjalani ataupun kita beramal sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawman wa hadara Ramadan atakum Ramadan syahru barakatin fihi khairun jawshakumullahu fayunzilu rahmatah wa yahuttu fiha al-khataya wa yastajibu fiha ad-da'wah yanzurullahu ila tanafusikum wa yubahikum bimalaikah fa'arullaha min anfusikum khairan fa inna syaqiyya kulla syaqi man hurima fihi rahmatullah. Daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari ketika bulan Ramadan telah datang kepada kami. Telah datang kepada kamu Ramadan, bulan yang diberkati. Allah Subhanahu wa taala akan menumpukan rahmat dan akan menggugurkan dosa-dosa dan memperkenankan doa. Dia akan memerhatikan perlumbaan kamu dalam Ramadan dan dia akan membangga-banggakan kamu kepada para malaikatnya. Maka perlihatkanlah kepada Allah daripada kamu akan kebaikan. Sesungguhnya orang yang celaka ialah seorang yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Masya-Allah, subhanallah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam hadis ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu tentang kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Saya nak petik satu kalimah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perlumbaan, at-tanafus, tanafus. Ataupun kalau kod hadis tadi, yanzurullahu ila tanafusikum. Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan ataupun memerhatikan perlumbaan kamu. Kalau kita lihat apa makna berlumba-lumba, kalau kita lihat tanafus itu sendiri, segi bahasa Arab ialah melakukan sesuatu dengan kehendak yang bersungguh-sungguh. Maksud kita lakukan tu memang kita nak dan kita buat dengan all out lah, katanya sungguh-sungguh, dengan betul-betul untuk mengatasi orang lain dan juga bekerja dan melawan dan menandingi orang lain dengan perasaan yang bangga dan juga menunjukkan kehebatan masing-masing. Jadi kalau kita lihat perkara ini, takrif tanafus itu sendiri, berlumba-lumba, maksudnya buat sungguh-sungguh, kemudian cuma nak tanding orang lain dengan kelebihan yang disebutkan dalam hadis tadi. Ada berapa? Kalau kita lihat yang saya sebutkan awal matan hadis itu ataupun teks hadis itu, sebenarnya ada 7 perkara. Dalam hadis ini ada 7 perkara tentang kelebihan dan kita diperintah untuk berlumba-lumba. Apanya? Pertama sekali disebutkan
bulan adalah bulan berkat. Ramadan adalah bulan berkat. Bulan berkat yang confirm padanya ada kebaikan, ada keberuntungan, ada kebahagiaan, ada macam-macam benda yang positif. Yang kedua ialah fihi khairun, di sana ada kebaikan. Bulan Ramadan ada kebaikan. Yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan kita. Memerhatikan setiap hamba-Nya di bulan ini. Dan setiap masa Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan. Tapi mungkin khusus bulan Ramadan disebutkan, khusus bulan Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat. Nombor 4. Nombor 5, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggugurkan dosa-dosa hamba-Nya, mengampunkan dosa-dosanya, dosa-dosa hamba-Nya. Dan yang keenam, Allah menerima doa-doa hamba Allah. Dan yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan membangga-banggakan seseorang itu di hadapan malaikat, di hadapan para malaikatnya. 7 perkara. Dan perkara ini hendaklah kita rebut. Umpama ni, sekarang umpama biasanya para asatiza buat tamsilan, seperti contoh ialah kita berada di satu gedung mewah, macam kebaikan ada pada dia, kita dah berada dah dalam gedung tersebut, tapi kita diberikan masa, seperti contoh 1 jam. 1 jam, hendaklah anda, seperti contoh kita berada di satu bangunan mall lah dan sebagainya, kita berada di sana 1 jam, kita boleh ambil apa sahaja, tapi masanya 1 jam. Jadi orang yang cerdik, orang bijak, dia akan cepat lah. Dia terus pergi kedai ke pergi tempat-tempat yang dia tahu, dia akan terus rebut hadiah ke apa ke, point ke dan sebagainya. Kalau game, sebuah game kan, dia akan cepat-cepat ambil dan berebut sebaik mungkin. Dan begitulah keadaan Majid. Kita akan lihat macam mana kefahaman orang berada di situ, macam mana kesungguhan dia. Jadi orang yang buat tak tahu je, dia kan okey, saya berada tempat cantik, dia tengok saja, saya tengok keliling, lepas tu dah habis masa 1 jam dah tak buat apa-apa. Yang rugi siapa? Siapa yang untung, siapa yang rugi? Ialah mereka yang sungguh-sungguh berusaha untuk collect dan sebagainya. Sebab yang rugi ialah mereka tak buat apa-apa. Sebab tu dalam akhir kata-kata hadis ini ialah sungguhnya orang yang paling malang sekali ialah mereka yang terhalang daripada dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sepatutnya bulan Ramadan ini dia dapat banyak macam manfaat, macam kebaikan, tapi dia biarkan begitu saja je. Macam Ramadan dengan bulan lain tak ada beza. Sama je. Apa nak terkesan bulan Ramadan sangat ni, setakat puasa je. Puasa-puasalah. Itulah yang azibillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada perasaan ini, sifat ini yang tak menghargai nikmat Ramadan, yang mana Nabi SAW sendiri yang telah beritahu tentang kelebihan Ramadan ini. Bahkan Al-Quran pun disebutkan tentang kelebihan Ramadan. Maka orang beriman itu seharusnya dia mengambil manfaat, dia manfaatkan sebaik mungkin masa-masa ketika berada di bulan Ramadan. Antara perkara-perkara yang boleh kita amalkan, memelihara, kita manfaatkan sebaik mungkin bila mana kita berada di bulan Ramadan ini ialah as-siyam. Pertama sekali dengan berpuasa. Kita pun sedang berpuasa. Cantik lagi puasa kita bila mana kita menjaga adab-adabnya. Yang seterusnya qiyam. Itu tarawih. Bulan-bulan lain tak ada solat tarawih. Yang Ramadan je, maka kita manfaatkanlah. Kalau kita sakit ke apa ke, laksanakanlah, cubalah walaupun 2 rakaat. Kalau tak mampu sangat, tapi jangan lepaskan tu. Kalau boleh 20 rakaat tu, itu yang paling terbaik. Kemudian membaca Al-Quran. Memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang turunkan Al-Quran. Hendaklah kita baca Al-Quran. Kita baca. Kita lihatlah bagaimana para ulama dahulu. Rasulullah SAW sendiri banyakkan baca Al-Quran. Membanyakkan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Bertadarus dengan Sayyidina Malaikat Jibril AS. Seterusnya berzikir. Zikrullah, banyakkan memuji Allah dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana doa bulan ini bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan hajat-hajat manusia, memperkenankan doa-doa manusia. Seterusnya yang ke-6, sedekah, banyakkan sedekah. Rasulullah SAW sendiri banyak sedekah, lebih dermawan
bila berada di bulan Ramadan. Kemudian seterusnya yang nombor 7, silaturahim. Jangan pula disebabkan bulan Ramadan kita putus pula silaturahim. Sudah. Jadi sebab ini kita menghubungkan silaturahim dengan kenalan, dengan saudara, mara, family dan sebagainya. Yang ke-8, meliharalah kita akan pandangan mata kita daripada tidak melihat tidak perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bila berpuasa ni, pelihara pandangan kita. Dan juga hifzul lisan. Ini pun susah juga. Memelihara lisan kita. Kadang kita boleh tahan puasa kita, boleh tahan lapar, tapi nak cakap yang tak elok susah, ataupun yang tidak berfaedah lah. Jadi usahakanlah untuk kita memelihara lisan kita. Dan yang seterusnya, qiraatus sirah, membaca sirah, iaitu supaya manfaat bulan Ramadan ini pada kita kena bacalah sirah ataupun sejarah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW dengan menyambut Ramadan, para sahabat, bagaimana amalan-amalan mereka di bulan Ramadan, dan juga para ulama yang terdahulu. Kalau kita perhatikan perkara ini, insya-Allah kita akan manfaatkan Ramadan sebaik mungkin dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kekurangan saya minta maaf kepada para jemaah semua atas jika terdapat keterlanjuran tutur bicara saya. Semoga kita dapat manfaatkan Ramadan kita insya-Allah pada kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.